Okey, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Okey, anak murid. Sebelum kamu duduk, cikgu nak minta kamu semua pastikan tempat duduk anda semua bersih. Kalau ada sampah, sila kutip dan buang ke dalam tong sampah. Cikgu bagi masa dalam 10 saat. Okey, yang tak ada sampah kat tempat duduk, boleh duduk dan bersedia sebelum kita mulakan, sebelum cikgu ajar kamu hari ni. Okey. Okey, semua dah duduk. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Semua sihat hari ni? Semua dah makan? Okey, semua sihat. Semua dah makan. Tadi lihat makan kat kantin. Okey, sebelum cikgu bagi tahu tajuk kita pada hari ini, cikgu akan beri kamu tonton satu video. Dan cikgu minta kamu untuk berikan perhatian. Pinjamkan mata anda dan telinga anda untuk melihat video yang cikgu sediakan ni. Dan fahamkan apa yang terdapat dalam video tersebut. Okey, boleh? Okey. Penculikan. Ini Ifa. Ifa seorang kanak-kanak berusia 5 tahun. Ifa sangat suka bermain. Setiap petang, Ifa akan bermain di taman berhampiran rumahnya seorang diri. Ifa pergi ke taman permainan tanpa pengetahuan ibu bapanya. Tanpa Ifa sedari, Ifa telah diperhatikan oleh seorang lelaki yang tidak dikenali semasa dia bermain di taman. Semasa Ifa berjalan pulang ke rumahnya, lelaki tersebut telah mengekori Ifa. Adik. Oh, adik. Ya. Abang ada gula-gula. Adik nak tak? Nak. Abang ada banyak gula-gula. Tapi adik kena ikut abang. Okey, boleh. Selepas bersetuju dengan pelawakan lelaki itu, mereka pun berjalan menuju ke tempat yang dikatakan oleh lelaki tersebut. Mana gula-gula tu, abang? Gula-gula tu ada dalam kereta. Pergilah ambil. Ifa pun masuk ke dalam kereta untuk mengambil gula-gula itu. Ifa berasa sangat gembira. Tanpa Ifa sedari, lelaki tersebut mempunyai niat jahat terhadapnya. Akhirnya Ifa telah diculik oleh lelaki itu. Adik-adik, lihat tak apa yang berlaku pada Ifa? Ifa telah diculik oleh lelaki itu. Okey, pelajar. Okey, semua dah tengok dah video yang cikgu tayangkan tadi. Okey, boleh faham tak dengan apa yang ingin disampaikan? Yang kita boleh kaitkan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey. Okey, berdasarkan video tu, awak sebagai kanak-kanak, bukan kanak-kanak, remaja. Apa yang patut awak lakukan? Yang awak boleh kaitkan dengan video Ifah tadi. Okey, yang pertama, awak hendaklah meminta izin ibu bapa awak sebelum awak keluar dari rumah. Okey, yang kedua, awak jangan keluar berseorangan. Maksudnya awak kena keluar, pergi mana-mana, mesti kena ada teman. Tak kira lah kakak awak teman ke, abang awak teman ke. Asalkan ada orang menemani awak ketika berada di luar rumah. Sebab apa? Sebab apa-apa terjadi dekat awak, orang yang teman awak tu boleh bantu awak. Faham? Okey, yang ketiga, jangan mudah mempercayai orang yang tidak dikenali. Macam video yang kita lihat tadi, kita tonton tadi, Ifah tu dia ikut orang yang tak dikenali. Orang tu bagi gula-gula kat dia kan. Lepas tu dia ikut je orang tu. Betul tak? Itu tindakan yang salah. Okey. Okey, seorang. Siapa boleh kaitkan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ni? Tajuk yang kita nak belajar. Okey, Ling. Okey, pandai. Tajuk yang kita nak belajar hari ini adalah keselamatan kawasan kediaman, tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama tu maksudnya sama-sama kita jaga keselamatan kawasan kediaman. Okey, kita dah masuk unit ke-9. Okey, hari ni. Okey, sebelum tu semua keluarkan buku nota. Nah, nanti cikgu akan terangkan dan awak salin nota dalam buku nota awak. Okey, hari ni siapa yang tak bawa buku teks? Okey, ada yang tak bawa buku teks. Okey, tak apalah. Awak boleh kongsi dengan kawan sebelah awak. Okey, hari ni tulis kat buku nota tu hari Rabu, hari ni 22 hari bulan 7. Okey, unit ke-9. Semua buka buku teks muka surat 99.
9. Okey, yang pertama cikgu akan ajar tentang ancaman keselamatan kawasan kediaman. Okey, awak boleh lihat dalam buku teks tu. Okey, dalam kategori ancaman ni terdapat 5 bentuk ancaman. Okey, yang pertama adalah penculikan. Macam video yang cikgu tayangkan tadi. Faham? Penculikan biasanya berlaku dalam golongan apa? Kanak-kanak dan remaja. Biasanya tak kira. Biasanya kita dengar orang culik kanak-kanak wanita. Okey, terjadi juga pada kanak-kanak lelaki. Okey, tak kira lah awak lelaki ke awak perempuan, awak kena jaga keselamatan diri apabila berada di luar rumah. Okey. Ancaman yang kedua adalah pecah rumah. Pecah rumah ni biasanya berlaku di kawasan perumahan. Perumahan awak. Tak kira, biasanya berlaku di taman perumahan yang jenis teres. Senang dipecah masuk. Biasanya tuan rumah tu tak ada dekat rumah. Contohnya balik kampung, keluar bersama keluarga. Okey, dia akan perhatikan rumah tu. Rumah tu kosong dan dia akan pecah rumah. Biasanya berlaku pada waktu malam. Siapa pernah dengar berita pecah rumah di kawasan perumahan awak? Oh, Kuma pernah dengar. Okey. So, kena berhati-hati. Okey, ancaman yang ketiga adalah ragut. Ragut biasanya dilakukan oleh mak-mak rempit yang naik motor. Dia akan ragut apa? Sebab dia nak dapatkan apa? Nak dapatkan barang kemas. Kan biasanya wanita akan pakai barang kemas dan dia akan ragut. Betul tak? Dengan adanya barang kemas tu, dia akan apa? Gadai dan dapat duit. Mungkin mereka tak ada pekerjaan tetap, tak cukup duit. So, diorang buat perkara-perkara gejala sosial tersebut. Betul tak? Okey. So, awak yang perempuan ni jangan pakai barang kemas terlampau banyak bahaya. Faham? Okey. Yang keempat adalah peras ugut. Peras ugut ni. Okey, cikgu boleh bagi contoh yang terdekat dengan anda. Okey, anda sekarang tingkatan 1 betul. Ada yang duduk asrama. Betul tak? Okey, Kuma duduk asrama. Lagi siapa duduk asrama? Okey. Lin duduk asrama. Okey, biasanya peras ugut ni biasanya contoh kalau dekat asrama, awak sebagai junior dan awak ada senior, betul? Kakak-kakak abang awak tingkatan 4, tingkatan 5. Okey, mereka ni contohnya kalau diorang tak ada duit, diorang akan peras ugut awak. Dia ugut awak. Okey, kau bagi aku duit. Aku tak ada duit. Bagi RM1 nak duit belanja. Siapa pernah kena ugut kat asrama? Tak pun, dia peras ugut awak, suruh basuh baju kat asrama. Betul tak? Bagi makanan, stok makanan awak dia minta. Okey. Okey, kalau terjadi dekat awak semua, awak kena laporkan kepada warden. Jangan takut. Kalau awak takut lagi, diorang suka buat. Itu contoh yang terdekat dengan awak. Okey, yang terakhir adalah ancaman rogol. Okey, rogol ni biasanya dilakukan terhadap kanak-kanak atau remaja perempuan. Rogol ni bahaya ya. Awak yang umur-umur sekarang ni selalunya diperhatikan oleh lelaki-lelaki. Dia tengok awak jalan sorang-sorang, dia tangkap awak. Dia colik awak, lepas tu dia rogol. Dengan rogol awak kadang-kadang dia jual organ-organ awak. Jantung awak, hati awak, buah pinggang awak dia jual. Ancaman nyawa ya rogol ni. Okey, boleh faham? Okey, terdapat 5 contoh ancaman. Okey, salin ya nota dalam buku nota awak. Boleh buat peta iting yang ringkas yang boleh awak faham. Okey, yang kedua kita akan belajar langkah mengekalkan keselamatan kawasan kediaman. Okey, siapa tahu ada berapa peranan langkah? Okey, pandai. Terima kasih yang menjawab. Okey, kita ada 3 peranan kat sini. Yang pertama adalah peranan anda sendiri. Yang kedua, peranan jiran tetangga. Dan yang ketiga adalah peranan komuniti. Okey, contoh peranan anda. Diri anda sendiri. Maksudnya peranan individu. Okey, peranan individu ni maksudnya tak kira lah peranan awak, peranan ayah awak, peranan ibu awak, peranan kakak abang awak. Okey, peranan anda sendiri untuk mengekalkan keselamatan kawasan kediaman adalah dengan cara
Sentiasa memastikan rumah anda sentiasa berkunci. Sekiranya awak nak keluar rumah, awak kena pastikan pintu rumah awak dikunci dengan rapi dan kemas supaya orang lain tak boleh masuk, tak boleh pecah rumah awak. Okey, peranan yang kedua adalah peranan jiran. Okey, peranan jiran ni adalah seperti membantu mengawasi rumah jiran. Okey, sebagai contoh, kalau jiran sebelah rumah awak tu pergi melancong, balik kampung lama-lama, okey, kita sebagai jiran boleh tolong mengawasi rumah mereka. Awak boleh jenguk-jenguk rumah jiran sebelah tu, ada orang pecah masuk ke, tengok dia punya rumah tu okey ke tidak. Okey, awak sebagai jiran dia juga, awak bolehlah bagi tahu sebelum awak nak pergi mana tu, awak cakap, boleh tak tengokkan rumah saya nak balik kampung ni 3 hari, 5 hari. Hidup berjiran kena saling tegur menegur. Jangan hidup dalam keadaan yang sombong. Itu peranan jiran. Maksudnya, okey, peranan jiran juga apabila berlakunya waktu-waktu kecemasan. Contohnya awak sakit, mak bapak awak tak ada kat rumah, awak boleh bantu jiran. Okey, minta tolong dia bawa pergi hospital atau klinik. Macam tu juga kalau jiran awak dalam keadaan kecemasan, awak boleh bantu dia. Faham? Okey. Yang ketiga adalah peranan komuniti. Okey, cikgu yakin setiap kawasan taman perumahan ada persatuan atau rukun tetangga. Okey. Peranan rukun tetangga ni adalah untuk contohnya ada organisasi yang menjaga kawasan kediaman tersebut. Okey, peranan komuniti ni sebagai contoh, awak menyertai aktiviti gotong royong. Okey, maksudnya hujung minggu apabila rukun tetangga mengadakan aktiviti gotong royong, awak sekeluarga boleh menyertainya. Okey, bersihkan kawasan perumahan, betul tak? Okey, melalui aktiviti gotong royong kita akan memupuk semangat kejiranan. Lagi apa? Kerjasama, tolak ansur dan apa? Saling menghormati antara satu sama lain. Itulah peranan komuniti, dan penting ya ada persatuan rukun tetangga ni di setiap kawasan perumahan. Kalau tak ada, taman tu macam suram je. Maksudnya sepi, tak hidup berjiran taman tu. Faham? Okay, kawasan perumahan awak semua ada rukun tetangga? Oh, ada. Okey, bagus. Maksudnya awak dah faham dengan apa itu rukun tetangga. Okey, kalau ada aktiviti gotong royong tu, awak jangan duduk rumah. Awak kena join sekali. Faham? Okey. Okey, yang ketiga, kita akan belajar kepentingan mengekalkan keselamatan kawasan kediaman. Apabila awak dah tahu bentuk-bentuk ancaman, awak dah tahu peranan untuk mengekalkan keselamatan kawasan kediaman, kita akan dapat kepentingan. Kepentingan ni maksudnya kesan positif dia. Faham? Okey, kesan positif yang pertama, kepentingan yang pertama adalah kita dapat hidup sejahtera dan bahagia. Hidup sejahtera ni maksudnya hidup dalam keadaan aman, damai dan bahagia. Bahagia ni maksudnya tak berlaku pergaduhan, gaduh dengan jiran sebelah ke. Okey, berlakunya salah faham dengan jiran di hadapan rumah ke. Itu maksudnya hidup sejahtera dan bahagia. Maksudnya awak saling memahami antara satu sama lain. Okey, yang kedua adalah gejala sosial dapat dikurangkan. Bila awak hidup bahagia dan sejahtera ni, gejala-gejala sosial seperti bentuk-bentuk ancaman ni dapat dikurangkan. Kat kawasan perumahan awak tu tak adalah asyik dengar berlakunya kes colik kanak-kanak, kes rogol, kes pecah rumah dan ragut. Tak ada gejala sosial tersebut. Maksudnya taman awak tu dapat mengurangkan gejala sosial. Faham? Okey, awak nak ke taman awak banyak kes-kes negatif tu? Tak nak. Okey, bagus. Okey, kita sambung kepentingan yang ketiga. Okey, siapa boleh baca seorang? Okey, Dewi, baca kepentingan yang ketiga. Okey, terima kasih, boleh duduk. Okey, yang ketiga ialah perasaan gembira, tenang dan tidak risau. Okey,
apabila awak hidup dalam keadaan sejahtera dan bahagia, akan lahirnya perasaan gembira, tenang dan tidak risau. Maksudnya kat sini, awak tak perlu risau apabila awak nak tinggalkan rumah awak. Maksudnya, awak yakin bahawa rumah awak tu tak berlaku pecah rumah contohnya. Maksudnya, taman perumahan awak tu tak ada gejala sosial yang berlaku. So, awak boleh hidup dengan tenang dan gembira. Hidup dengan berjiran dengan baik. Tak berlakunya pergaduhan, tak berlakunya salah faham. Betul tak? Maksudnya awak gembira lah hidup berjiran. Dapat kenal jiran satu lorong. Betul tak? Jiran yang ada terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India. Faham? Okay, melalui maksudnya jiran awak yang pelbagai kaum tu, awak boleh faham dengan budaya mereka. Faham? Awak boleh contohnya kalau perayaan, awak boleh datang ke rumah jiran awak. Okay, inilah dimaksudkan dengan perasaan gembira, tenang dan tidak risau. Okay, kepentingan yang terakhir sekali ialah keselamatan penduduk setempat terjamin. Okay, contoh bagi keselamatan penduduk setempat terjamin ni, tak adalah orang yang buat rondaan akan meronda setiap masa, setiap jam, setiap hari kat kawasan kediaman awak tu. Contohnya polis polis beronda. Asyik nak kena ronda je dekat lorong awak tu. Mungkin kat lorong awak tu dulunya terdapat banyak kes ragut. Orang asyik nak meragut je kat lorong awak tu. Faham? Maksudnya awak duduk kat taman tu, keselamatan keluarga awak terjamin. Contohnya awak boleh hidup dalam keadaan aman, damai. Waktu malam awak tak perlu risau orang nak pecah rumah ke, orang nak merompak ke, nak ambil barang kat rumah awak. Faham? Okey, semua boleh faham? Kita belajar apa hari ni? Yang pertama, ancaman. Yang kedua, langkah. Langkah ada berapa peranan? Tiga peranan. Peranan anda, peranan jiran dan juga peranan komuniti. Okey, yang terakhir kita belajar kepentingan mengekalkan keselamatan kawasan kediaman. Okey, pastikan awak semua salin nota dalam buku nota awak sendiri. Cikgu akan kutip buku nota sebab cikgu nak tanda buku nota anda. Okey, buat nota ringkas. Awak semua belajar peta iting, betul? Okey, awak boleh pilih jenis peta iting yang mana awak nak buat. Buat cantik-cantik, faham? Awak kena rajin, betul? Okey, sebelum kita sambung ke bahagian seterusnya, pastikan awak salin nota sebelum cikgu padam. Okey, faham? Okey, bagus. Okey, semua dah faham kan apa yang Cikgu Nadira ajarkan tadi? Okey, kalau semua dah faham, kita teruskan dengan peranan yang boleh anda lakukan untuk membantu mengekalkan keselamatan di kawasan kediaman anda. Okey, Kumar, cuba awak bagi tahu apa yang awak selalu lakukan untuk pastikan kawasan kediaman awak sentiasa selamat. Okey, bagus Kumar. Kelas bagi tepukan kepada Kumar. Okey. Ling, tolong bacakan slide yang cikgu tayangkan. Okey, bagus Ling. Peranan yang pertama yang boleh awak semua lakukan untuk pastikan kawasan kediaman sentiasa selamat ialah sentiasa pastikan pagar dan pintu rumah berkunci. Tidak kira lah waktu siang ke malam, memanglah kena sentiasa berkunci kan. Sebab malam ni tak berbau. Kadang-kadang jenayah juga berlaku pada waktu siang hari. Tak semestinya malam baru berlaku kes rompak rumah, rumah kena pecah. Siang hari pun ada juga yang berlaku. Okey. Sekiranya pagar dan pintu rumah kita sentiasa berkunci, ia dapat mengurangkan risiko rumah kita diceroboh masuk oleh orang lain. Okey. Okey, peranan yang kedua yang boleh anda semua lakukan untuk pastikan kawasan kediaman selamat ialah sentiasa bersikap berhati-hati dan peka dengan keadaan persekitaran kawasan kediaman anda.
Okey, peranan yang ketiga ialah segera melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada ibu bapa ataupun jiran anda. Contohnya, awak ternampak beberapa orang lelaki yang mencurigakan sedang memerhatikan rumah jiran anda semasa jiran anda pulang ke kampung. Jadi, awak kena segera memberitahu ibu bapa ataupun menghubungi jiran anda. Okey? Okey, peranan seterusnya yang awak dapat lakukan untuk membantu mengekalkan keselamatan kediaman ialah membantu ibu bapa membersihkan semak samun supaya tidak menjadi tempat persembunyian penjenayah. Sekiranya kawasan kediaman anda bersih daripada semak samun, ianya dapat mengelakkan daripada penjenayah bersembunyi di kawasan tersebut. Penjenayah juga tidak akan berani untuk melakukan jenayah kerana takut kegiatan jenayahnya mudah diketahui oleh penduduk sekitar. Okey, seterusnya ialah saling menghormati dan bertegur sapa dengan jiran tetangga. Hal ini sangat penting kerana sekiranya kita saling bertegur sapa dengan jiran-jiran, sekiranya kita mengalami kesusahan atau perlukan apa-apa pertolongan, kita boleh meminta tolong jiran kita. Okey, sebagai contoh, ketika kita pulang ke kampung terpaksa meninggalkan rumah selama berminggu-minggu, kita boleh minta jiran untuk tengokkan kawasan rumah kita. Peranan yang terakhir ialah elakkan diri daripada mempercayai orang yang tidak dikenali. Contohnya, semasa awak sedang bermain di taman permainan, awak dihampiri oleh seorang lelaki yang tidak dikenali dan meminta anda untuk menemaninya ke kedai yang berhampiran. Awak perlu menolak pelawaan lelaki tersebut dengan baik dan cepat-cepat bergerak ke tempat orang ramai atau tempat yang lebih terbuka supaya lelaki yang mencurigai tersebut tidak akan berani untuk melakukan jenayahnya. Okey, semua faham kan peranan-peranan yang boleh awak semua lakukan untuk membantu menjaga keselamatan kawasan kediaman? Okey, bagus. Kita teruskan dengan aktiviti. Okey, aktiviti kali ini dinamakan Pick and Act. Dalam bekas ni ada 4 tugasan. Setiap kumpulan akan mendapat 1 tugasan. Tugasan hendaklah disiapkan dalam masa 20 minit dan setiap kumpulan akan membentangkan hasil kumpulan masing-masing di hadapan kelas. Okey, faham semua? Kalau semua faham, cikgu nak awak semua bagikan kepada 4 kumpulan. Okey, semua dah ada kumpulan masing-masing? Okey, kalau semua dah berada di dalam kumpulan masing-masing, cikgu nak wakil setiap kumpulan datang ke hadapan dan mengambil tugasan yang disediakan. Masa sudah tamat, semua sudah siapkan kerja masing-masing? Okey, cikgu nak kumpulan Link dulu datang ke hadapan dan bentangkan hasil kerja kumpulan anda. Bagus Link, bagi tepukan kepada kumpulan Link. Okey, situasi yang Link dapat ialah semasa anda hendak mengunci pintu pagar anda ternampak jiran anda iaitu Seng Li sedang meronta-ronta dan cuba menjerit, tetapi mulutnya telah ditutup oleh seorang lelaki yang memakai topeng. Apakah tindakan anda lakukan situasi tersebut? Berdasarkan contoh yang ditunjukkan oleh kumpulan Link tadi, dia menjerit meminta tolong orang ramai. Lelaki tersebut terkejut mendengar Link menjerit dan cepat-cepat melarikan diri. Okey, bagus itu tindakan Link.
Okey, untuk pentaksiran, cikgu nak semua buka buku teks, muka surat 120 dan jawab soalan tersebut dalam buku latihan masing-masing. Berdasarkan pembelajaran hari ini, dapat dirumuskan bahawa keselamatan kawasan kediaman adalah tanggungjawab bersama. Bukannya hanya tanggungjawab individu itu sahaja. Okey, Kumar, boleh tak awak bagi refleksi untuk pembelajaran hari ini? Okey, bagus Kumar. Okey, Meling, boleh tak awak bagi satu lagi refleksi tentang pembelajaran kita hari ini? Okey, bagus Meling, terima kasih. Okey, nampaknya semua dah faham tentang pembelajaran kita hari ini. Kita jumpa minggu hadapan dengan topik yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.